punya apa tu? Dekat telefon ni, semua ni boleh diakses. Okey? Dan ada kata-kata kunci yang telah ditetapkan. Dia akan detect. Sebab tu setengah orang kita ni tak boleh nak type benda-benda di laptop ke di telefon ni secara suka hati. Okay, contohnya kita taksub dengan IS. Kebanyakan orang kena tangkap salah laku IS ni banyak. Okay, contohnya dia kata, aku nak berjihad dengan IS. Sekala apa yang awak perkatakan ni, benda ni boleh dikesan, dia detect. Dan dia akan cari siapa orang tu, sekejap je dia orang nak cari. Okay, begitu jugalah macam mana kita kosongkan dulu 3 bulan sebelum. Maksudnya, kawasan tu dah dikosongkan selama 3 bulan sebelum berlakunya pertemuan ASEAN masa tu. Dan sebab apa? Sebab dia nak detect kalau ada orang datang nak pergi bom ke kawasan tu dan sebagainya. Ya, sebab dia akan melibatkan pemimpin-pemimpin dunia. Biasanya macam tu. Jadi kita salah satu negara yang cukup mahir dan pakar dalam bidang jaringan internet ni. Baik, dia sambung. Sekadar selingan. Okey, sering dijadikan wahana. Macam mana kita nak tukar benda ni Siapa nak bagi dia punya ni? Dia punya jawapan sering dijadikan wahana. Ada tak? Ada siapa nak bagi jawapan dia? Pagi-pagi proaktif sikit. Platform. Wahana ni platform. Saluran. Wahana lain, saluran alat. Perantara. Patutlah ramai tulis perantara. Rupanya korang Google. Okay. Siapa yang jawab jawapan dia perantara tu, maksudnya dia Google. Kita dari situ pun kita dah boleh detect jawapan pelajar ni. Betul tak betul ni. Okay, kalau orang tulis platform ke saluran mungkin kita boleh terima lah. Dia dapat logik kan. Wahana menjadi saluran atau menjadi medium. Tapi kalau ada pelajar yang tulis perantara, tu maksudnya laras bahasa tu dah tinggi. Okay, laras bahasa tu tinggi menunjukkan bahawa awak Google dan awak tidak jujur dalam menjawab soalan tersebut. Okay, sering menjadi selalu. Boleh tak kita tulis selalu dijadikan saluran. Dijadikan ni nak tukar macam mana? Selalu dijadikan saluran. Ada skema dia, saya tak ingat kan. Oh, skema dia tak ada kat sini. Ada jawapan lain? Siapa yang bagi jawapan lain ke? Ada tak? Yang Google ni, rajin Google ni. Awak kalau awak tulis jawapan ni, cikgu-cikgu ni dia tahu dah awak ni Google ke tak Google. Saya tahu perantara ni awak Google sebab laras tu dia laras tinggi. Jadi dia bukan laras pelajar. Jadi bila dia bukan laras pelajar, ni kerap dijadikan saluran ataupun perantaraan. So maksud dia satu laras yang cukup tinggi. So dijadikan tu kita tak tukar sebab dijadikan tu kita tak boleh nak tukar pun dia dijadikan ni. Dia bukan ada kata kerja yang sesuai. Okay, selesai pertama. Kalau awak jawab macam ni, awak boleh dapat berapa? 2 markah.
Baik. Kemudian kita tengok merujuk bahan 1 dan bahan 2. Nyatakan persamaan dan perbezaan. Kesan buruk. Okey, kesan buruk penggunaan media sosial. Ini kita kena faham. Tengok kat sini. Kesan buruk penggunaan media sosial. Yang pertama. Media sosial merupakan media yang membolehkan sesiapa saja menerbitkan bahan dalam kos yang murah. Hakikat telah menyebabkan kerajaan menjadi keupayaan dalam yang begitu dengarkan. Okey, untuk dijadikan menyebabkan bahan tidak bermoral. Okey, menyebarkan bahan tidak bermoral. Ini keburukan yang pertama. Yang kedua, menyebarkan pelbagai judul buku yang diharamkan di sesetengah negara. Ketiga, pelanggaran hak cipta. Keempat, kegiatan jenayah ekonomi. Penipuan transaksi dalam talian. Sempadan geografi tidak jelas. Banyak je. Okay. Mencabar amalan budaya dan moral. Sama macam atas. Okey, baik. Selesai. Tengok bahan 2 pula. Nama okey, penyebaran berita palsu secara berleluasa. Lalai dan membuang masa dengan mengabaikan pelajaran. Media sosial menyebabkan golongan muda terpengaruh dengan gejala negatif. Dalam aspek keselamatan, mewujudkan ketidaktentuan ekonomi. Memantau penggodaman pencurian maklumat. Okey, baik. Kita ada banyak isi. Tadi yang pertama soalan dia nak cari persamaan. Okey, persamaan apa yang kita boleh dapat dalam petikan yang ada. Okey, dalam petikan yang ada beberapa isi yang kita boleh samakan tema dia. Menyebarkan bahan tidak bermoral, buku haram. Okey, sekarang ni kita sekarang ni kita kena tengok dulu. Apa yang tema yang tak ada. Maksudnya macam ni macam sepadan geografi ni tak jelas. Tak ada kat bawah. Kat bawah dia tak ada. Okey. Yang ni lalai membuang masa pun tak ada. Dekat atas tak ada. Ketentuan ekonomi ada. Penggodaan mencuri maklumat. Buku kat bawah pun tak ada. Pelanggaran hak cipta pun tak ada. Jadi ni perbezaan perbezaan. Okey. Ekonomi ada. Ada. Penipuan dalam transaksi. Penggodaan maklumat lain. Okey, ini pun perbezaan. So ada berapa perbezaan yang ada? Persamaan. Terpengaruh dengan gejala negatif. Gejala negatif ni samalah dengan atas ni. Ya, amalan budaya ni. Mencabar amalan ni. Ataupun menyebarkan bahan tidak bermoral ni. Moral sama dengan moral. Negatif ni berkaitan dengan moral lah. Jadi sebab tu awak kena tengok persamaan dia. Ni persamaan yang pertama. Tukar colour. Apa colour nak buat? Hijau. Nampak pula.
Ni. Okey, kemudian jenayah kegiatan ekonomi. Kat bawah ada tak tentang ekonomi? Ada tentang ekonomi. Jadi awak kena ambil ni pun tentang ekonomi. So sekarang ni, cara dia macam mana awak nak menggabungkan ayat ni, awak kena fikir ni. Sebab tu dah dia kata menggunakan ayat anda sendiri. Tema sama, kegiatan jenayah ekonomi. Kat sini, mewujud ketidaktentuan ekonomi. So tema dia sama, jadi inilah persamaan dia. Supaya juga dekat sini. Gejala negatif dengan mencabar amalan budaya dan moral. Ataupun ambil kat atas ni, menyebarkan bahan tidak bermoral. Jadi dah dua benda yang sama. Jadi kita tengok lagi, ada tak lagi? Tak ada. Ni penyebaran berita palsu ni tak ada lah. Dia perbezaan. Penggodaman, pencuri maklumat peribadi pun tak ada. So selesai lah. Kita dah dapat dua yang sama dan berbeza lagi banyak perbezaan yang kita dah jumpa. Banyak gila. Kemudian kita tulis. Persamaan yang terdapat dalam bahan 1 dan bahan 2 ialah. Okay, tadi kita dapat tentang apa? Moral, dan yang kedua tentang ekonomi. Nanti awak sambung ayat dia yang betul ni apa dia. Okey, baik. Kemudian kita kata perbezaan sambungan soalan yang kedua dia. Perbezaan yang terdapat dalam bahan 1 ialah manakala dalam bahan 1 manakala dalam bahan 2 pula ialah. Okey lah. So awak boleh dapat kat sini berapa? 4 markah. Ni cara nak jawab dia. Saya besarkan. Tengok ni Ni bahan 1, bahan 2. Awak kena ceritalah persamaan terdapat dalam bahan 1 dan bahan 2 ialah apa dia. Kebanyakan ni korang tak buat yang ni. Korang turun titik je. Persamaan ni 1 je korang bagi. Tak boleh, kena bagi 2. Okay, kena bagi 2 sebab markah dia 4. Kat sini 1, yang ini cara nak tulis. Yang ini ramai yang tak buat macam ni. Kita tulis lah, perbezaan terdapat dalam bahan 1 ialah apa dia, manakala dalam tak tulis, boleh tulis kat sini. Manakala perbezaan yang terdapat dalam bahan 2 pula ialah apa dia. Ceritalah terus kat sini apa yang berlaku. Bawah senang. So ayat yang macam ni, yang kalau awak tulis macam ni, ada yang tulis macam ni tapi tak sampai 5 orang. Okey, boleh dapat markah penuh. Seterusnya, kita tengok nombor 3. Ini tanya pandangan kita. Yang pertama, dia bagi situasi tentang peningkatan jumlah penggunaan internet di Malaysia. 79% 2018. Menunjukkan bahawa rakyat Malaysia semakin taksub dengan media sosial dan menjadi fokus utama dalam kalangan remaja hari ini. Pada pendapat apa sebab-sebab dia? Okay, sebab-sebab remaja mengembari media sosial ialah, salihlah balik soalan ni, bukan susah pun. Sebab-sebab mengapa remaja mengembari media sosial ialah. Okey, untuk isian ini kita nak bagi berapa? Kalau markah dia 3. Kita nak bagi berapa? Kita nak bagi berapa? Kalau ikut format sebelum ni, kalau dia 3 markah, kita bagi 2. Dan 2-2 tu kita huraikan. Kan, tapi saya dah kata dah, kita digalakkan untuk bagi 3. Kita bagi ikut pemarkahan tu.
Okey, kita ikut pemarkahan yang ada. Sebab awak tulis ada orang yang tulis tak betul. Okey, ada orang yang tulis tak betul. Jadi kita kena tulis lah. So ni ialah, dan ni awak jangan lupa tulis subjek dia. Subjek dalam soalan ni siapa? Soalan 3 ni, siapa subjek dia? Dalam soalan 3 ni siapa subjek? Remaja. Remaja lah subjek dia. Jadi bila remaja subjek dia, awak kena tulis lah remaja. Ialah remaja, ya, sebab remaja menggambar media sosial ialah remaja suka mencari kenalan baharu di media sosial. Titik. Selain itu, remaja menonton program hiburan. Okay. Seperti Netflix dan YouTube. Okay. Akhir sekali, remaja dari samping itu boleh. Akhir sekali pun boleh. Akhir sekali sebab remaja menggemari media sosial ialah remaja dapat mencari bahan tentang subjek pelajaran. Tiga macam ni pun simple je. Ayat dia semua ayat mudah je. Suka macam kenal baru media sosial. Selain itu, remaja suka menonton program hiburan seperti di Netflix dan YouTube. Akhir sekali, remaja menggemari media sosial agar mereka dapat mencari bahan tentang subjek pelajaran mereka. Atau mencari bahan dan maklumat untuk menyiapkan tugasan mereka. Okay. So macam ni je lah. Kan? 3 markah. Awak bagilah 3. Seterusnya. Barulah dapat markah penuh. Jadi bagi 2, entah apa-apa buat tu. Jadi tak boleh nak dapat markah penuh. Seterusnya ya, penggunaan media sosial di Facebook, Twitter, WhatsApp mendapat perhatian masyarakat di negara kita. Kejanggaan teknologi dunia tanpa sempadan sukar membendung anggaran negatif di sebaliknya. Cadangkan langkah-langkah mengawal. Baik. Kata kunci yang pertama ialah langkah-langkah mengawal penggunaan media sosial dalam kalangan masyarakat. Ini kita kena tekankan ni. Kita kena tekankan frasa berkaitan dengan dalam kalangan masyarakat. Jadi bila sebut tentang langkah-langkah ni, kita kena ingat satu perkara. Bila kita bercerita tentang langkah-langkah, dia mesti ada subjek. Subjek yang kita awak selalu tak masukkan. Sama ada awak sarankan diri sendiri, ibu bapa, masyarakat, rakan, kerajaan dan media sosial. Subjek ni kena masuk lah. Awak kena masukkan dekat isi yang awak buat. Kalau awak tak masukkan subjek, kita tak tahulah langkah-langkah ni siapa yang kena buat. Kan? Langkah-langkah tu siapa yang kena buat. Jadi, disebabkan dia kata dalam kalangan masyarakat, kita boleh guna semua lah. Okay, kita boleh guna semua. Kita asalin je lah balik langkah-langkah langkah-langkah mengawal penggunaan media sosial dalam dalam kalangan masyarakat ialah setiap individu haruslah mengawal penggunaan media sosial masing-masing. Sebab dia bercakap tentang masyarakat. Jadi semua peranan masyarakat dia. Okey. Maksudnya subjek kita dekat sini ialah individu.
Seterusnya, siapa lagi? Ibu bapa haruslah memantau penggunaan media sosial anak-anak mereka. Boleh apa lagi? Masyarakat sebaya haruslah menasihati rakan mereka yang terjebak dalam kancah ataupun yang terjebak dalam penggunaan media sosial yang salah. Lagi, masyarakat haruslah bersinergi dalam membanteras kegiatan tidak bermoral di media sosial. Titik. Kerajaan haruslah memperketat undang-undang penggunaan media sosial. Penyalahgunaan media sosial dapat dikawal. Ni, sebenarnya kalau ikutkan ayat ni dia tak ada cukup lengkap mana lagi. Okey, dia tak ada cukup lengkap mana lagi. Tetapi disebabkan kita bagi setiap isi satu, okey, maksud sekarang ni ada 5 isi dalam ni kan. 2, 4, 5. Okey, 5 dikira 4. Tapi kalau orang yang bagus, okey, dia akan sambung kat sini. Setiap huruf ni, setiap subjek ni ada ayat dia dan dia akan masukkan kat sini. Bagi untuk demi agar kerana supaya. Okay. Kita tengok balik ke atas ni, kita tengok balik ke atas. Kerajaan haruslah memperketat undang-undang penggunaan media sosial agar kat sini. Saya masukkan kat sini perkataan agar. Jadi kat atas pun kita buat masukkan je lah. Agar ni kalau ikutkan inilah, kalau dalam karangan kita tiga kan, kita nak kira di mana bermulanya isi tersirat ialah kita start daripada sini. Agar apa dia? Maksud, ada je perkataan kat sini, maka dia dikira sebagai isi tersirat. Ini juga dikira sebagai huraian yang mantap bila ada macam ni. Ini harus mengawal penggunaan media masing-masing. Kan? Kenapa? Kerana segala yang berlaku bermula daripada diri sendiri, bukan daripada orang lain, dari diri sendiri. Kita dah guna perkataan kat sini, kerana. Baik. Kita tengok yang kedua pula. Ibu bapa haruslah memantau penggunaan media sosial anak-anak agar penggunaan tersebut sentiasa terkawal. Titik. Kita guna kat sini agar. Okey, rakan supaya harus menazirkan terlibat penggunaan media sosial yang salah. Supaya kerana, boleh tak? Kerana kadang-kala teguran daripada rakan lebih berkesan berbanding orang lain. Kerana kat sini. Alright. Masyarakat haruslah bersinergi dalam membentang kegiatan tidak bermoral di media sosial. Supaya masalah ini dapat diatasi dengan sebaiknya. Titik.
Perdana wacana je. Selain itu, mana lagi? Di samping itu, seterusnya, akhir sekali. Okey, selesai. Kan? Senang ke susah kalau kita nak buat macam ni? Kita nak tulis macam ni, senang ke susah? Senang. Jadi lepas ni saya nak semua orang jawab macam ni. Kalau dia tanya lah. Okay. Awak kena ingat bila dia bercakap tentang langkah, dia mesti akan ada subjek dia. Kalau awak tak letak subjek dia, kita tak tahu siapa yang kena buat. Bila awak tak tulis subjek, awak boleh ditolak markah bahasa. Sebab apa? Sebab ayat tu tak lengkap. Ayat tu tak menunjukkan siapa yang kena buat. Awak pun tulis macam ni. Ialah, kat sini awak buang. Okey, haruslah mengawal penggunaan media sosial. Kemudian awak pun selain itu, haruslah memantau penggunaan telefon. Awak buang semua tu. Okey, jadi ayat awak ni tak tahu siapa yang perlu buat. Contoh sini, memantau penggunaan media sosial anak-anak. Memanglah dari segi ayat kita tahulah anak-anak kerja siapa lagi, kerja ibu bapa lah. Tapi awak tetap kena masukkan siapa dia punya pelaku yang kena buat kerja tu. Ni kalau bercakap tentang langkah-langkah. Begitu jugalah kalau awak buat karangan. Dia minta langkah ke, usaha ke, tengok soalan tu merujuk kepada siapa. Dan akhirnya soalan ni merujuk kepada dalam masyarakat. Dalam masyarakat ni melibatkan semua orang lah. Peranan setiap ahli masyarakat ni ialah individu, ibu bapa, rakan sebaya, masyarakat, kerajaan. Bahkan yang terkini ialah dimasukkan sekali dengan peranan media sosial. Maksudnya penggerak-penggerak media sosial ni. Kita pun boleh jadi penggerak media sosial. So selesailah untuk soalan yang ni. So habislah dah. So semua orang bolehlah dapat 13/13 untuk soalan ni. Dan soalan rumusan semua orang dapat 30/30. Sepatutnya lah. Sepatutnya nak jadi macam tu. Saya ingat yang paling kurang kesalahan ialah Aziz. Aziz Aziz 90 berapa, saya tak ingat. Aziz tak ada dalam ni. Saya tak ingat markah Aziz berapa. Tapi kalau tak silap saya, Aziz paling tinggi mesti. Jadi maksudnya kurang kesalahan yang dibuat. Dan dia antara orang yang jawab soalan macam ni. Tak silap saya. Ni soalan ni. Persamaan ni. Dia bagi dua kat sini perbezaan. Dan ada juga orang buat, kita balik pada soalan kedua. Ada orang buat persamaan ni, apa dia? Persamaan tu dia ambil kat sini. Dia ambil yang perbezaan. Sempadan geografi semakin tidak jelas. Mana ada dekat bawah ni tak ada. Bila dekat bawah ni tak ada, awak tak perlulah buat. Okay, awak tak perlu masukkan dekat persamaan. Tetapi kalau awak nak masukkan dekat perbezaan, boleh lah. Okay, awak masukkan kat sini dekat perbezaan. Begitu juga lah dengan ni tadi. Sebab mengapa remaja mengemari media sosial. Remaja suka menonton program hiburan seperti di Netflix dan YouTube. Kerana hal tersebut dapat menghilangkan tekanan dalam diri mereka. Suka mencari kenalan baru di media sosial. Kerana apa? Kenapa kita suka cari kenalan media sosial yang baru? Kerana dapat meluaskan jaringan persahabatan sesama manusia. Titik. Akhir sekali, media sosial kerana dapat mencari bahan maklumat untuk ni dah ada dah lah. Untuk kan saya kata tadi kan. Ni bagi, untuk, demi, agar, kerana, supaya. Okey, budak. Okay. Bagi, untuk, demi, agar, kerana, supaya. Ini samalah diri bapa ni. Rakan hierarki dia kat sini. Dia tak. Ini hierarki yang biasa. Ni untuk langkah mesti ada subjek. Yang ini untuk huraian, agar, apa dia dan sebagainya. Begitu juga kalau kita tengok alang-alang kan, ada masa ada lagi. Begitu juga kalau kita tengok kepentingan. Okey, kepentingan kepada negara contoh. Apa aspek yang kita perlu tengok? Yang pertama ialah kita melihat kepada aspek sosial.
Lepas tu kemudian contohlah kepentingan uh, kepentingan meminjam kepakaran dari luar negara kepada negara. Okay, kita punya kepakaran luar. Apa kepentingan dia? Yang pertama ialah kepentingan mensejahterakan sosial. Yang kedua ialah dapat meningkatkan ekonomi, teknologi, penstabilan politik. Politik, apa lagi? Perubatan, pendidikan. Ini kalau kita bercakap tentang kepentingan. Dia kepentingan apa-apalah. Kepentingan. Ini aspek yang paling mudah untuk kita tengok. Itu juga kan kepada rakan-rakan kita yang masuk debat. Awak tengok kalau kepentingan ni, kenapa MRSM perlu dibubarkan? Kerana tidak mencapai piawaian, tidak membantu dalam perkembangan ekonomi sebagai contoh. Apa bukti dia? Bahawa keluaran program Ulul Albab ni perlu dimansuhkan. Sebab apa? Sebab tak membantu dalam perkembangan ekonomi negara sebagai contoh lah. Kalau dia relevan. So maksudnya kita huraikan benda ni ikut, inilah kerangka ni. Kalau kita buat karangan ke, kalau kita buat jawab soalan pemahaman, inilah kerangka dia. Kita bercerita tentang sosial, ekonomi, teknologi, politik, perubatan. Tak adalah jadi macam tahun lepas saya mengajar tingkatan 4. Langkah-langkah macam mana? Langkah-langkah mengatasi kemalangan jalan raya. Okey. Isi dia pertama, membaiki jalan raya. Yang kedua ialah memasang lampu. Semua tu. Lepas tu isi yang ketiga, dia buat membaiki jalan raya ni, dimasukkan jalan lubang. Lepas tu pasang lampu di kawasan yang gelap. Dan yang ketiga buat line. Okay, buat line di jalan. Isi tu betul tak? Betul. Tapi kita kira sebagai isi berulang. Sebab isi tu boleh duduk di bawah yang sama. Iaitu apa dia? Infrastruktur. Ini kalau soalan tentang jalan raya lah. So maksudnya inilah kepala-kepalanya. Perkembangan infrastruktur ke, pendidikan, perubatan, politik, teknologi, ekonomi. Ada kalau ekonomi ni kita tengok apa benda yang kita nak huraikan dari sudut ekonomi dan sosial dan sebagainya. Kalau keluar soalan macam ni kat sini, okay, awak kena gunakan terms-terms ni. Saya tak tahu awak salin ke tak salin. Okay, ini kalau untuk kepentingan yang luas, kalau soalan tu tak berfokus lah. Okay, jadi pun sama lah kalau dia tak berfokus ni lah guna dia. Okay. Diri sendiri ni kita boleh guna kita. Kita, masyarakat pun boleh guna perkataan kita. Ataupun, tapi kalau kita ulang karangan guna saya ni tak sedap sangat. Tapi boleh guna saya. Kalau soalan tu untuk soalan domain peribadi, awak kan akan ada domain peribadi kan untuk karangan bahagian B, awak boleh guna saya. Tapi saya ni tak sedap lah. Kalau saya lebih suka guna kita. Kita haruslah. Sebab dibenarkan untuk mengguna kita. Masyarakat pun kita boleh guna perkataan kita. Tapi ibu bapa guna ibu bapa, yang lain ni semua guna peranan masing-masing kan. Itu je. Baik, setakat ni ada siapa nak tanya tak tentang soalan pemahaman ni? Pemahaman pendidikan umum. Saya sangat mengharapkan untuk peperiksaan akan datang, kalau kata betul kita bersemuka dan kita akan meneruki peperiksaan akhir pada bulan 11, inilah antara kertas-kertas yang awak kena skor. Kalau awak rasa soalan penyuntingan minta 13 kesalahan bahasa awak rasa susah, mungkin awak boleh bagi 5, mungkin awak boleh bagi 7 ke 8 sahaja. Tetapi kertas-kertas lain inilah yang akan membantu awak. Kita ada petikan umum. Kita ada petikan sastra. Soalan ni jawapan yang dah ada dalam ni. Dan cuma soalan 3 dan 4 dia ialah soalan yang di luar daripada lingkungan. Yang kita kena fikir. Okey. Soalan rumusan. Benda dah ada dah dalam ni. Cuma kita je yang kena buat soalan rumusan ni. Jadinya saya mengharapkan semua orang bolehlah buat soalan-soalan yang mudah ni. Kalau awak rasa soalan penyuntingan susah, kalau awak rasa soalan sintaksis susah, kalau awak rasa soalan peribahasa susah, dan kalau awak rasa bahasa Melayu standard susah, so maksudnya kertas 2 ni morfologi. Takkanlah bina ayat awak tak boleh buat, melainkan awak tak tahu kata apa yang diminta. Yang kedua, sintaksis. Setakat sintaksis ni
cari subjek, predikat, bagi pola ayat dan sebagainya takkan tak boleh buat. Penyuntingan mungkinlah susah. Bahasa Melayu standard mungkinlah susah sikit bagi awak. Okey, soalan kelima soalan peribahasa. Soalan keenam baru masuk soalan petikan umum. Okey, jadi maksudnya ini kertas-kertas yang awak kena skor lah. Siapa yang tak skor kertas ni awak kena muhasabah balik lah. Awak kena muhasabah kenapa awak tak boleh nak skor kertas tu. Sebab dia soalan yang sangat-sangat membantu kita. Okey, yang membantu kita kalau kita tak boleh nak skor kertas lain. Okey, maksudnya senang cerita kita kena skor semua. Okey, kalau kita target, cikgu saya rasa markah yang saya tak boleh nak buat ni bahagian penyuntingan. Satu tu je, yang lain tu awak kena pastikan awak dapat markah penuh barulah awak layak untuk dapat A secara total. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, saya dah download belum attendance. Okey, saya dah download attendance, jadi semua orang boleh ni boleh bersurai. Kita tangguh pertemuan kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Baik. Cikgu. Baik. Cikgu. Sama.